Assalamualaikum, selamat sejahtera, salam satu Malaysia. Selamat bersama kami dalam siaran langsung pentas utama Keputusan Pilihan Raya Dewan Dagang Negeri Sarawak ke-10 2011. Saudara, keputusan akan kita ketahui dalam sedikit masa lagi. Kuasa di tangan 979,796 pengundi untuk menentukan kerajaan yang bakal memimpin negeri Sarawak untuk tempoh 5 tahun akan datang. Dan Dewan Dagang Negeri Sarawak yang dibubarkan pada 21 Mac 2011 yang lalu membolehkan pilihan raya DUN Sarawak kali ke-10 diadakan pada hari ini 16 April 2011. Hari penamaan calonnya iaitu pada 6 April yang lalu. 10 hari tempoh berkempen. Setelah proses penamaan calon berakhir dan tempoh calon dibenar menarik diri pada 9 April yang lalu, tiada satu kawasan pun yang diisytiharkan menang tanpa bertanding. Dan ini merupakan pilihan raya paling sengit dalam sejarah politik negeri Sarawak, apabila buat pertama kali kesemua 71 kerusi ditandingi yang melibatkan seramai 213 calon. Dan dengan seramai 213 orang calon yang bertanding, dan daripada itu pecahan calon yang bertanding mengikut parti seperti berikut. Barisan Nasional BN meletakkan kesemua calonnya di 71 kawasan, DAP 15, PAS 5, PKR 49, SNAP 26, PCM ataupun Parti Cinta Malaysia 6 dan calon bebas seramai 41 orang. Dan dengan seramai 213 orang calon yang bertanding ini sekaligus merupakan rekod calon bertanding paling ramai sejak 1969, dan ketika itu iaitu seramai 208 orang. Baik, bagi pilihan raya kali ini sejumlah 979,796 pemilih berdaftar layak mengundi, iaitu 961,433 pemilih biasa, manakala pengundi pos seramai 13,363 orang kesemuanya. Dan di sini ada nampak pertambahan jumlah pemilih, iaitu seramai 87,259 daripada pemilih berdaftar pada pilihan raya ke-9 iaitu 2006 yang lalu, iaitu seramai 892,537 orang berbanding daftar pemilih yang layak mengundi untuk kali ini. Jadi saudara, pilihan raya umum DUN Sarawak ke-9 2006 yang lalu, Barisan Nasional BN memenangi 62 kerusi dan kalah 8 kerusi kepada pembangkang dan 1 kerusi kepada calon bebas. Jadi pertambahan 1 kerusi kepada BN menjadi 63 selepas adun kawasan Engkelili iaitu Dr. Jonikal Rayong Ngipa ketika itu mewakili SNAP dan telah menyertai BN tahun lepas. Maknanya BN 63, pembangkang 7 dan bebas 1. Jadi itu senarionya keputusan pada 2006 yang lalu. Dan yang menarik juga di sini iaitu daripada 71 kerusi yang dipertandingkan, undi popular diraih BN telah merosot sebanyak 8.3%, iaitu 71.2% pada 2001 kepada 62.9% pada 2006, itu pilihan raya yang ke-9. Dan apa yang menarik juga iaitu rekod pencapaian BN menunjukkan PBB amat utuh apabila memenangi kesemua 35 kerusi yang ditandinginya. Demikian juga SPDP menangi kesemua 8 kerusi, manakala SUPP kalah 8 daripada 19 kerusi dan PRS kecundang 1 daripada 9 kerusi. Jadi macam mana keputusannya untuk pilihan raya kali ke-10 ini? Jadi tunggu terus bersama kami untuk laporan daripada rakan-rakan pelapor kita di pusat-pusat penyebelahan undi. Baik, juga menarik untuk kali ini menyaksikan pertandingan 1 lawan 1 di 27 kawasan, iaitu di 3 penjuru di 23 kawasan, 4 penjuru 17 kawasan, 5 penjuru 2 kawasan dan 6 penjuru untuk 2 kawasan. Baik, kita akan ke Pedungan untuk mengikuti laporan dari sana. Selepas ini bila kita mendapat isyarat untuk pelapor kita di Padungan, di Padungan, pelapor kita di sana iaitu mungkin Nur Sila di Padungan untuk pusat penjelajahan undi di Padungan. Kalau dah bersedia, silakan Nur Sila di Padungan.
Terima kasih Khalid Su'ud di studio. Saya kini berada di bangunan Majlis Balai Kuching Selatan untuk mengetahui keputusan rasmi proses pengundian bagi Dewan Undangan Negeri N9 Padungan. Dan ketika ini Pegawai Pengurus Pilihan Raya N9 Padungan Encik Lo Ted Min telah bersedia untuk membuat pengumuman rasmi tersebut. Saya selaku Pegawai Pengurus bagi Bahagian Pilihan Raya Negeri N9 Padungan dengan ini mengisytiharkan bahawa keputusan Pilihan Raya Bahagian Pilihan Raya Negeri Sarawak N9 Padungan yang diperolehi ialah Dominic Ng Kim Ho bebas 439 undi, Wong Kin Wei dari parti DAP 11,957 undi, Sim Ken Cheok dari Parti Barisan Nasional 4,073 undi. Jumlah undi yang ditolak ialah 69, majoriti 7,884. Peratusan pengundian berbanding dengan jumlah pemilih 70,23. Dengan ini saya mengisytiharkan bahawa ahli Dewan Undangan Negeri yang telah dipilih bagi Bahagian Pilihan Raya Negeri N9 Padungan ialah Wong Kin Wei dari Parti DAP. Sekian, terima kasih. Baiklah saudara, itu dia tadi pengumuman rasmi yang telah dibuat oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya N9 Padungan yang menyaksikan calon DAP Wong Kin Wei menang dengan 11,957 undi, merampas daripada penyandangnya Dominic Ng Kim Ho dengan 439 undi. Dengan itu sekian daripada saya, kita kembali bersama Khalid Su'ud di studio. Silakan. Terima kasih Nur Sheila Talha di N9 Padungan. Keputusan yang kita perolehi, DAP menang di situ. Baik, untuk ketika ini, saudara terus bersama kami, pentas utama keputusan Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri Sarawak kali ke-10. Dan untuk mungkin kita boleh saksikan kedudukan semasa untuk ketika ini, yang mana ada juga keputusan-keputusan yang telah diketahui sebelum ini. Baik, untuk itu selepas ini kita ada juga diskusi sambil mengikuti keputusan-keputusan, laporan-laporan daripada Pusat Penjumlahan Undi dan juga keputusan yang akan kita umumkan. Baik, kalau macam tu sambil kita menanti isyarat daripada rakan-rakan pelapor, baik di SPR dan juga di Demak Jaya, di Piasau dan juga di Laya, Bukit Sari. Di studio bersama kita iaitu Dr. Nelson Ilan Mersat, Timbalan Dekan Fakulti Sains Sosial UNIMAS di sebelah kanan saya. Sahabat lama juga, apa khabar Doktor? Baik. Terima kasih kerana dapat bersama kita untuk sesi diskusi kita. Dan di sebelah kiri saya juga sahabat lama tapi lama dah tak berjumpa, saudara James Ritchie, wartawan yang cukup berpengalaman dalam 40 tahun sejak di bidang kewartawanan ini. Jadi terima kasih dapat bersama kita untuk sambil kita menunggu keputusan dan juga sambil itu sesi diskusi kita yang kita fokuskan mengenai corak mengundi 2011. Kalau begitu saya ajukan dahulu, saya lontarkan dahulu persoalannya, senario mengundi untuk 2011. Macam mana Doktor? Terima kasih Tuan Haji. Seperti mana yang kita tahu, Sarawak telah melalui 10 pilihan raya sejak 1970 dan cara berkempen kalau kita perhatikan daripada satu pilihan raya kepada pilihan yang lain agak berbeza, dan sudah tentunya cara yang digunakan oleh parti-parti politik itu berkempen akan mempengaruhi senario mengundi pada setiap pilihan raya. Dan kalau kita perhatikan pada tahun 2011 ni, sudah tentunya taktik ataupun cara-cara yang digunakan oleh parti-parti politik seperti menggunakan bermacam-macam jenis media, IT dan sebagainya, sudah tentunya mesej yang ingin disampaikan tu akan mempengaruhi senario mengundi pada kali ini. Dan selain daripada itu, kalau kita perhatikan kebanyakan kawasan yang dahulunya agak terpencil dan sukar untuk dihubungi waktu berkempen, pada hari ini sudah boleh accessible, boleh dimasuki. Satu jari saja. Berbanding mesej itu yang menyebabkan cara berkempen pada hari ini
semakin menarik. So Semakin menarik, itu ya? perhatian saya. Okey. Ya. Baik, kita akan sambung balik itu senarionya corak mengundi 2011. Baik, untuk keputusan semasa bagi keputusan yang dah diketahui, kedudukan parti BN ketika ini mendahului dengan 30 kerusi, DAP 3, PKR 2, PAS belum memenangi 9 kerusi, begitu juga dengan SNAP dan juga Parti Cinta Malaysia dan juga calon bebas. Jadi sekarang ini BN 30, DAP 3, PKR 2. Itu kedudukan semasa parti-parti yang bertanding pada pilihan raya DUN Sarawak kali ke-10 2011 ini. Dan insyaAllah selepas ini kita nak dapatkan juga perkembangan semasa Noraini Ibrahim yang berada di pejabat SPR untuk perkembangan semasa, senario macam mana perkembangan untuk laporan terkini di pejabat SPR. InsyaAllah bila kita mendapat isyarat nanti kita akan bersama Noraini. Boleh mungkin sedikit Saudara James sentuh tadi seperti yang telah dinyatakan oleh Dr. Nelson tadi. Ya. Mungkin boleh sentuh sedikit mengenai. Saya sentuh pasal dia punya corak Ya. population sekarang. Untuk pilihan raya ini nampaknya pembangkang ada satu semangat baru lah. Nampak macam mereka tu mungkin bawa dia punya PKR dan DAP bawa ke semua tokoh-tokohnya di Sarawak, dan kali ini the full machinery di sini memang mereka sudah ada pengalaman dari Kuala Lumpur lah, dan Semenanjung. So mereka gunakan dia punya strategi macam guna di Kuala Lumpur, dan nampaknya dari Pendek katanya dibawa ke sini lah. ke sinilah buat dia punya strategi, dan mungkin nampak macam ada efektif lah, dan rakyat di sini ada terima dia punya message lah. Nampaknya macam tu saja, tapi belum tahu itu keputusan dia lagi, gambaran dia lah. Itu gambaran belum tahu lagi macam mana dia punya full results lah. Saya itu sedikit daripada Saudara James. Okey, setakat ini kalau kita perhatikan tadi keputusan semasa kedudukan parti tadi, BN telah mendahului dengan 30. Jadi keputusan undi sehingga jam 8.30 malam ataupun dah 8.45 sekarang ni. Boleh Doktor sentuh sedikit tentang kedudukan parti tadi bila kita perhatikan? Jumlah kerusi itu kalau kita lihat BN mendahului dengan memenangi 30 kerusi, dan saya kurang pasti di mana tempat kerusi ini. Tetapi apa yang saya andaikan pada masa ini adalah sebahagian besar daripada kerusi ini adalah terletak di kawasan luar bandar. Dan sekiranya ia demikian nanti, maka trend ini mempunyai banyak persamaan dengan apa yang berlaku pada tahun 2006. Okey. Baik, itu gambarannya. Nampak macam ada persamaan. Mungkin Saudara James boleh sentuh sikit tentang kedudukan semasa tadi. 30 kursi dah dimenangi oleh PN dan DAP. Ya, saya tengok di sini DAP 2, tapi melalui berita angin lah, DAP akan ambil lebih banyak dari ini. So mungkin kaum Chinese mungkin dia punya filosofi, dia punya pemikiran sekarang ikut sama dengan Kuala Lumpur atau dengan Semenanjung lah, So idea-idea yang diimport di sini sudah jadi macam diterimalah. Ini jadi macam satu era yang baru lah untuk kaum Cina lah, Chinese di sini. Sebab kaum Chinese dulu terlalu tradisional, tapi mungkin kaum Chinese sekarang mereka sanggup buka dia punya minda lah, dan terima new ideas lah. Okey, itu sedikit gambarannya. Okey, kita dah dapat isyarat daripada SPR. Noraini Ibrahim sudah pun bersedia untuk perkembangan semasa. Mungkin ada temu bual di pejabat SPR. Jadi Noraini Ibrahim sudah bersedia. Kalau sudah bersedia, silakan Noraini. Terima kasih rakan tugas di pentas utama. Saya kini berada di pejabat SPR Negeri Sarawak. Ya saudara, Suruhanjaya Pilihan Raya adalah satu badan untuk menyelia mengekal proses demokrasi negara melalui pilihan raya yang bebas dan adil, selain memastikan rakyat dapat memilih wakil-wakil mereka melalui undian dalam setiap pilihan raya. Ya saudara, bersama saya sekarang ialah pengerusi SPR Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof. Ya Tan Sri, berapa peratus pengundian keluar pada pilihan raya ini? Sehingga sekarang ini berasaskan kepada 39 kerusi yang kita kira
sebanyak 71% pengundi telah keluar mengundi. Ya Tan Sri, perkembangan terkini ketika ini. Pada masa ini kita sudah lihat di layar sana 43 kursi yang telah pun diisytiharkan dan 35 telah dimenangi oleh Barisan Nasional. Kita tunggu satu saja lagi. Kita nak membuat pengumuman parti manakah yang mendapat simple majority yang mula sekali. Saya akan buat pengumuman immediately selepas ini. Ya, terima kasih Tan Sri kerana bersama dengan saya di RTM. Sekian laporan daripada saya di bangunan SPR Negeri Sarawak. Kembali kepada rakan tugas di pentas utama, silakan. Terima kasih Nuraini di pejabat SPR yang menembal Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof, pengerusi SPR. Jadi apa yang menjadi harapan daripada pihak SPR itu jangkaan mereka untuk mendapat peratusan yang keluar mengundi itu sehingga 75%. Jadi apa yang telah dijelaskan oleh Tan Sri Aziz tadi, setakat ini seperti yang dilaporkan tadi ada 71% yang keluar mengundi, peratusan mengundi untuk kali ini. Doktor boleh sentuh sikit. Terima kasih. Trend ini saya rasa tidak juga jauh berbeza daripada yang lepas-lepas, sebab kita pernah menjejaki sehingga 70 lebih peratus pada pilihan raya Dewan Undangan Negeri yang lepas-lepas. Jadi ada persamaan yang dapat diperhatikan dari segi jumlah yang keluar mengundi itu. Okey, Saudara James mungkin boleh sentuh sikit mengenai setakat ini dah 71%. Ya, corak mengundi di Sarawak lain dari Semenanjung sebab Sarawak sebesar the whole of Peninsula Malaysia lah. Betul. Nak pergi dari Kuching sampai Limbang, macam pergi Johor Bahru sampai kaki bukit, atau kaki bukit dekat Perlis lah. So lagipun dalam dia punya interior, dia punya accessibility pun susah. So kebanyakan orang yang datang undi pakai longboat. Yang ada minyak boleh pergi, tak ada minyak sorry. So mungkin itu jadi faktor jugalah. Tapi nasib tak hujan. Kalau hujan maybe the voting trend will go down lah. Okey, itu senarionya. Yeah. Baik, kita ada syarat untuk keputusan bagi N3 Tanjung Datuk, di mana di sini pertandingan 3 penjuru BN ditentang oleh 2 calon palsu dan juga bebas. Untuk N3 Tanjung Datuk, Tan Sri Haji Adnan Satim memenangi kerusi tersebut dan mengekalkan kerusi tersebut dengan jumlah undi 5,517, majoritinya 3,216, undi rosak 82 dan peratus yang keluar mengundi 69.52%. Itu N3 Tanjung Datuk. Okey, itu satu lagi kerusi yang dimenangi oleh Parti Barisan Nasional. Baik, saya tertarik dari Saudara James bila menyentuh memang benar negeri Sarawak boleh katakan hampir sebesar tanah Semenanjung, dan faktor-faktor oleh kerana Bukit Bukar dan sebagainya. Jadi Saudara James juga berpengalaman khususnya di kawasan tanah tinggi. Mungkin boleh cerita sedikit. Ya, dalam 30 tahun sebagai wartawan saya dah everywhere lah, sampai Lawas ke Bak Kelalan, sampai Bario, sampai tempat Penan lah. Dan saya tahu tempat dia accessibility susah, dan kalau tak ada orang menolong dia lah, orang yang bagi facilities macam transport dengan buses ke, atau longboat, atau minyak untuk longboat, dan banyak barang lagi lah, macam barang makan. So susah itu nak jadi untuk orang nak voting lah, you know. So barang tu mesti dia punya pemimpin di sana, tuan rumah, tuan kampung, penghulu, mereka mungkin sudah biasa dengan cara bawa dia punya rakyat dia, dan mungkin ada rumah panjang, mungkin tak sampai 1 hari kena jalan ke, macam Pak Brang dan Pak Tik. Dia punya pengundi 20 orang saja. 20 orang saja di Pak Tik semua Penan, you know. So bukan senang kalau kalau beza dengan Kuala Lumpur atau Semenanjung lah. Jalan raya pun tak ada, you know. Itu yang jadi susah sekali, you know. Itu suasananya. Mana orang kena tahu macam mana gambarannya di kawasan tanah tinggi di Sarawak, di utara Sarawak. Baik, kita ada keputusan lagi selepas ini, ada
keputusan untuk N50 Dalat, 3 penjuru. Fatimah Abdullah, calon BN, menang di N50 Dalat yang ditentang oleh calon BKR, dan juga Saleh Mahali. Itu di N50 Dalat, yang mana jumlah undi yang diperolehi ialah 8,069, majoritinya 4,990. Undi rosak 226%, kalau mengundi 68.05%. Satu lagi kerusi yang dimenangi oleh Parti Barisan Nasional. Baik, satu lagi yang cukup menarik pada pilihan raya kali ini, seperti yang digembar-gembur sebelum ini, cakap-cakap di luar menyatakan tentang faktor umur, yang mana calon parti pemerintah dan juga pembangkang sebelum ini memfokuskan kepada golongan muda yang mula aktif mengundi. Mungkin doktor boleh sentuh berkaitan dengan golongan muda yang mula aktif mengundi ini. Ya, itu sememangnya salah satu daripada faktor yang penting dalam menentukan corak ataupun pola pengundian dalam sesuatu pilihan raya, iaitu usia pengundi, di mana pengundi yang lebih muda, mungkin pengundi-pengundi muda ni mungkin priority mereka berbeza daripada pengundi-pengundi yang lebih senior. Dan saya pasti dalam pilihan raya pada kali ini kita akan dapat melihat kesan daripada faktor ini, iaitu faktor usia dalam pengundian, sama ada di kawasan luar bandar ataupun di kawasan bandar. Dan apabila kita perhatikan baik di parti pemerintah sebelum ini dan juga pembangkang, rata-ratanya fokus mereka kepada pengundi-pengundi muda ni. Jadi adakah pengundi-pengundi muda ni nampaknya lebih terpengaruh dengan mesej-mesej tertentu? Mungkin Saudara James boleh tambah. Mungkin sebab IT lah, sebab mereka dah macam bukan zaman saya, during my time, semua pakai typewriter lah. Betul. Handphone pun tak ada. Sekarang SMS, IT, internet. Sekarang I think now dia punya corak lain completely, dan tapi segelintir saja yang muda-mudi itulah. Tapi ada macam semalam saya ada jumpa dengan seorang, dia kata dia tak pernah daftar. Dia tanya saya macam mana nak mendaftarkan. Dia kata dia dengar orang kata 5 tahun boleh dapat baru. Saya kata tidak, 3 bulan mungkin atau kurang dari itu. So ada banyak orang, bukan saja muda-mudi saja, ada banyak orang yang tak pernah mendaftar, dan mungkin tak ada macam satu macam inisiatif untuk membawa, cari mereka lah, atau buat sebar berita, cari mereka supaya mereka dapat register lah, dan apa dia punya hak, so dia boleh undi ya. Dia punya hak lah tidak dapat. Jadi rugi kalau khususnya di kalangan golongan muda ni kalau tidak mendaftar sebagai pemilih. Dan kita akan sentuh juga mengenai faktor yang mempengaruhi corak dari segi strategi kempen, pemilihan calon dan juga yang lain-lainnya. Ini faktor-faktor ni mungkin lebih nampak cukup jelas sekali apabila pada pilihan raya kali ini. Baik, untuk kita ada ni syarat daripada SPR untuk simple majority, yang mana sekali lagi kita bersama Noraini Ibrahim berada di pejabat SPR. Silakan Noraini. Terima kasih rakan tugas di pentas utama. Sekarang ini kita mendapat keputusan. Sekali lagi bersama saya Noraini, terus ke pentas utama untuk pengumuman daripada pengerusi SPR Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof. Silakan. Pengisytiharan keputusan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-10 selaras dengan peraturan 25F Peraturan Pilihan Raya dalam braket Perjalanan Pilihan Raya 1981, saya dengan ini selaku pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya secara rasminya mengumumkan bahawa keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-10 adalah seperti berikut. Barisan Nasional BN 36, Parti Tindakan Demokratik DAP 5, Parti Keadilan Rakyat PKR 3 dan Bebas
satu. Parti-parti lain nampaknya belum ada lagi ya. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa Parti Barisan Nasional telah memperoleh suatu majoriti melebihi 50% daripada jumlah kerusi yang diperuntukkan bagi pemilihan ke Dewan Undangan Negeri Sarawak. Terima kasih. Demikian pengumuman oleh Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Negeri Tan Sri Haji Abdul Tan Sri. Sekian laporan daripada saya, Nuraini, terus ke pentas utama, silakan. Terima kasih Nuraini Ibrahim di SPR yang mana telah diisytiharkan secara rasminya oleh Pengerusi SPR tadi, Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof. Dan di sini telah nampak majoriti mudah dan telah diisytiharkan oleh Pengerusi SPR tadi. Okey, BN 36, DAP 5, PKR 3 bebas menangi satu kerusi, manakala parti PAS dan juga PCM belum memenangi apa-apa kerusi. Dan setakat ini itulah kedudukan semasa parti yang telah diumumkan oleh Pengerusi SPR tadi. Di kedudukan kita ni 35, sebenarnya dah 36 BN 36, DAP 4, kalau dah dimaklumkan tadi secara rasminya ialah DAP 5, PKR 3, PAS, SNAP, PCM belum ada apa-apa kerusi. Dan diumumkan juga tadi bebas cuma menangi satu kerusi. Itu kedudukan semasa setelah rasmi pengisytiharan oleh Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof. Macam mana doktor melihat kepada ni? Tadi nampak gayanya dah balik semula. Kalau dari segi matematiknya, kalau kita melihat angkanya, jelas bahawa kerajaan Barisan Nasional akan menerajui kerajaan negeri Sarawak lah untuk sekurangnya satu penggal lagi. Ya. Okey, boleh Saudara James sentuh juga? Ya. Kerajaan BN Sarawak nampaknya untuk saya lah konsisten lah dalam segi pembangunan, tapi cara buat pembangunan di Sarawak dia macam ada fasa, sebab terlalu besar Sarawak dan tak senang nak buat dengan cepat. So barang tu kadang-kadang very slow. Dan mungkin kalau orang di pendalaman kalau tunggu lama, terlalu lama, mereka dah fed up lah. Tetapi orang nampaknya rakyat di Sarawak memang patuh kepada BN Sarawak lah, dan selalu dia punya trend macam walau apa you cakap, tapi orang Bumiputera kebanyakan 100% atau 90% akan tumpu dan beri sokongan kepada kerajaan Sarawak. Terus mengekalkan tampuk pimpinan khususnya bagi Barisan Nasional, itu yang dimaksudkan. Kaum Bumiputera khasnya. Baik, kita akan sentuh lagi. Okey, saya juga tertarik dengan setakat mana calon baru setelah yang dimaklumkan ataupun diumumkan baru ini, ataupun yang bertanding kali ini, mempengaruhi atau dapat meyakinkan pengundi untuk setia bersama BN. Doktor, mungkin boleh sentuh? Mungkin agak sukar untuk kita menyatakan satu-satunya faktor yang membawa kemenangan kepada seseorang calon tu, dan saya percaya bahawa kemenangan yang diperolehi oleh calon, sama ada daripada Barisan Nasional ataupun Parti Pembangkang, adalah gabungan di antara beberapa faktor seperti kekuatan parti itu sendiri, isu yang dibangkitkan, cara mereka berkempen, dan juga personality seseorang individu sebagai calon yang bertanding. Dan bagi saya, sekiranya seseorang calon itu di belakang beliau adalah kekuatan, beberapa kekuatan itu tadi, maka tidak sukar bagi dia untuk menemui kejayaan dalam sesuatu pilihan raya. Ini kekuatannya seperti yang dijelaskan oleh doktor, iaitu orang di belakangnya. Aura daripada belakang membuatkan seseorang calon baru ini mudah menang, kan? Mungkin Saudara Jem boleh tambah juga. Yalah, isu di Sarawak ialah orang mementingkan
isu periuk nasi lah, very simple lah, bukan macam Semenanjung di mana pembangunan sebab di Semenanjung I think sejak merdeka 57 lah, kamu sudah maju terlalu cepat, terlalu stable lah, dengan stable. Sekarang sebab barisan dah lama sana dan kebanyakan pembangunan di sana di Semenanjung, tapi Sarawak masih tunggu dan dalam masa tunggu orang selalu tumpu kepada isu periuk nasi, isu kemudahan, isu jeraya, jalan raya, isu minta MPR atau projek simen untuk bikin jalan kampung supaya ada simen senang sikit. So ini isu di pendalaman lah. Dan isu ini mungkin di tackle oleh dia punya YB lah. Sebab terlalu banyak di Sarawak, ada 5,000 atau lebih rumah panjang dan kampung-kampung di Sarawak. Semua scattered all terlalu. Di jarak dia di Ulu, di Bario, di Lawas, di Long Adang, di Ulu Julau, di Ulu Ketibas. Bukan senang mau pergi. Kadang-kadang 2 hari, 3 hari. Bermakna pengundi-pengundi di sana fahamlah dengan senario kerajaan yang meminta itulah. Dia faham kerana tu dia orang kata patient. Dia tak terlalu marah lah. Dia sabar. Bermakna wakil-wakil rakyat tu ada cara diorang nak menangani hati dia lah. Masalah-masalah tersebut. Okey, mengenai ini secara umumnya, Doktor, mengenai keputusan secara perbandingan di kawasan yang sama, mungkin ada yang telah kita ketahui, ada yang mungkin belum lagi. Mungkin boleh beri sedikit perbandingan kawasan-kawasan yang telah dimenangi. Seperti mana yang saya nyatakan tadi, Tuan Haji, bahawa trend dia macam mirip kepada 2006 dan saya percaya kerusi misalnya yang dimenangi oleh DAP ini sebahagian besar ataupun mungkin kesemuanya di kawasan bandar. Jadi itu menunjukkan bahawa trend itu masih lagi diulangi pada pilihan raya pada kali ini. Dan saya juga pasti sebahagian besar daripada kerusi yang dimenangi oleh BN itu adalah kerusi di kawasan luar bandar ataupun seperti mana yang Saudara James katakan tadi di kawasan Bumiputra. Okey, untuk pengetahuan saudara juga, Pilihan Raya Umum ke-10 Dewan Undangan Negeri Sarawak kali ini, SPR menghantar lebih 24,000 pegawai dari seluruh negeri untuk mengendali 1,749 pusat mengundi dan juga 2,606 saluran mengundi. Dan bagi melincirkan proses pilihan raya DUN Sarawak ke-10 ini, pihak SPR menggunakan 27 buah helikopter, 2 pesawat ringan, 4,499 buah kenderaan termasuk pacuan 4 roda dan 853 buah perahu panjang dan 63 buah bot laju. Itu yang digunakan oleh pihak SPR untuk mengendalikan pilihan raya kali ini. Baik, kita ada keputusan seterusnya, N61 Berkenu. N61 Berkenu, calon BN Rosi Haji Yunus yang mana ditentang oleh 3 orang. Jadi bermakna di sini 4 penjuru, calon BN ditentang oleh 3 calon pembangkang. Dimenangi oleh calon BN dengan jumlah undi 4,946, jumlah undi 7,135, majoritinya 3,714. Undi rosak 103 dan peratus undi ialah 66.86%. N61 Berkenu dimenangi oleh Barisan Nasional. Itu kedudukan khususnya keputusan di N61 Berkenu. Kita masih lagi menunggu keputusan-keputusan lain. Ada lagi N14 Asajaya. N14 Asajaya
bertanding di sini, iaitu calon BN Haji Abdul Karim Rahman Hamzah memperoleh 7,597, manakala calon PKR 3,108 undi. Calon yang menang iaitu calon BN Haji Abdul Karim Rahman Hamzah. Jumlah undi 10,881, majoriti 4,489. Undi rosak 176 dan peratus undi ialah 78.85%. Itu calon BN yang menangi kerusi N14 Asajaya. Itu setakat ini keputusan-keputusan semasa yang kita perolehi yang rasminya dari kita ini. Okey, kita lanjutkan diskusi kita sebelum kita mengetahui keputusan-keputusan yang lain. Sedikit mengenai pemilihan calon. Saya sentuh lagi mengenai pemilihan calon BN untuk pilihan raya kali ini yang memperlihatkan penampilan muka baru tadi yang telah diumumkan oleh Pensri Haji Taib Mahmud, yang menjelaskan ini adalah sebahagian daripada pelan perubahan yang dilakukan ke atas PBB untuk menjamin PBB bahkan BN Sarawak secara umumnya, secara keseluruhannya untuk terus relevan dan mampu membawa kesejahteraan dan kelestarian politik Sarawak. Adakah langkah ini memberi impak yang besar kepada keyakinan pengundi terhadap BN kali ini? Doktor. Terima kasih sekali lagi ya. Kalau kita lihat daripada peringkat awal, misalnya pada awal tahun ini BN sangat berhati-hati bila memilih calon, sehingga kan ada satu sesi diadakan perjumpaan dengan Perdana Menteri sendiri di mana beliau akan bertanya perkembangan dan sebagainya. Jadi itu merupakan satu langkah yang telah diambil untuk memastikan mereka yang akan dicalonkan dalam pilihan raya ini adalah mereka yang masih lagi mendapat sokongan ataupun telah melaksanakan tugas yang sepatutnya dilakukan oleh wakil rakyat. Dan kalau kita lihat dari segi senarai calon-calon yang dikemukakan, muka-muka baru dan sebagainya, apa yang telah dilakukan sebagai satu rentetan daripada yang pertama tadi, perjumpaan dengan Perdana Menteri dan kemudian pemilihan calon-calon yang baru, jelas bahawa ia adalah menjurus ke arah seperti mana yang kita tahu, iaitu proses perubahan ataupun peralihan kuasa seperti mana yang telah dilaporkan di media dan juga diperkatakan waktu berkempen dalam pilihan raya pada kali ini. Itu untuk suasananya. Mungkin Saudara Jem boleh sentuh juga seperti yang dijelaskan oleh Dr. Nelson. Tak dengar. Jadi tentang penampilan muka baru, adakah memberi impak terhadap kelestarian politik Sarawak, khususnya untuk BN menjamin? Ya, sebelum itu saya nak beritahu macam mana cara pilih calon di Sarawak berbeza dengan cara di Semenanjung. Sebab di Semenanjung ada 3 kumpulan, Malay, Chinese, Indian. Di Sarawak ada 24 suku kaum. So cara mereka pilih calon berlainan. Kalau di Ulu area mungkin personality atau orang yang ada wang. Kalau orang tak ada wang, macam mana nak memimpin orang? Kalau orang kampung tak ada minyak, siapa nak tolong dia? So cara dia lain sedikit. Dan di bandar, I think kalau di kebanyakan di urban areas, Chinese, SUPP and all, mungkin itu dari sentimen sajalah. Mungkin parti lah. Kalau kata Chinese, okay, pembangkang. Asalkan dia pembangkang, I go for you. You know, di urban areas. Tapi kampung berlainan. So calon dia tengok macam mana di area mana. Kalau Bisaya, kalau area banyak Bisaya, mungkin dan sebanyak Iban pun banyak, mungkin dia pilih orang Bisaya, you know? Dan dia macam ada cooperation lah, kata okey belah sana banyak Bisaya sama besar dengan Iban, so we kasih satu Iban, you kasih kita orang Bisaya. So di Sarawak ada satu cara di mana mereka dapat tolak ansur. Mereka tak ada tolak ansur, ada faham memahami faham, di antara satu etnik dengan satu. Jadi kepimpinan yang ada tu membolehkan ianya sejahtera. Baik, insyaAllah kita akan bersama lagi untuk pentas utama keputusan pilihan raya umum Dewan Dagang Negeri Sarawak yang ke-10 yang telah diadakan pada hari ini. Baik, kita kembali selepas ini.